Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tahun baru tahun 2023. So anda bersama saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, dibawakan oleh Yayasan Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. Baiklah, sebelum itu jangan lupa untuk tekan like video Pod Ikhlas ini. Jangan lupa subscribe YouTube Yayasan Ikhlas dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Baiklah, pada episod yang pertama pada tahun ini, kita bersama dengan seorang ibu, seorang wanita, seorang pensyarah, seorang pakar perbidanan dan juga merupakan dekan di International Medical University IMU dan juga merupakan duta Yayasan Ikhlas. Beliau adalah Profesor Dr. Sharifah Sulaiha Syed Aznal. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Hasanah. Untuk pertama kali jumpa Prof ya? Betul. Terima kasih sebab menjemput saya kan untuk hari ini. Prof, apa khabar Prof? Sihat ke? Alhamdulillah. Tahun 2023 ni memang banyak mendatangkan kebaikan lah. Banyak manfaat insyaAllah. InsyaAllah kan Prof kan. So pertama kali kita kita borak-borak santai lah Prof kan. Kita nak korek-korek sikit lah Prof punya cerita kan, pengalaman. So 2023 ni Prof, biasanya kita bercakap tentang azam kan. Ada orang 2022 dah settle dah dia punya azam kan. Sebab 2023 tu kira nak start dah. Azam yang dia tulis kan, ataupun dia ada vision board apa semua kan. So kita nak tahulah juga kan, macam mana dengan Prof punya azam 2023 ni Prof. Silakan Prof. Terima kasih Hasanah. Bercakap tentang azam ya. Itulah azam saya, mungkin bila kata azam tu ada apa yang terfikir dalam hati, azam tentang material ataupun azam spiritual atau so kalau azam material tu saya tidak banyak mempunyai perubahan lah. Pada saya apa yang datang tu bukan datang disebabkan saya pun kan. Datang daripada Allah. So apa yang ada tu alhamdulillah. Tapi azam saya ialah lebih kepada mungkin azam spiritual ataupun azam kita panggil azam dalaman lah. Azam orang kata apa, zahir batin. Azam batin. Okay. Maksud saya di sini ialah mungkin masa saya muda dulu, azam dalaman ni ialah lebih kepada contoh lah kan. Nak jadi doktor sebab nak bantu orang kan. Tapi saya rasa tu klise lah, semua orang cakap yang sama kan. Bila nak kahwin, nak dapat anak kan. Mungkin azam tu lebih kepada azam diri sendiri dan mungkin manfaat kepada masyarakat tu ada, tapi tidak terlalu tidak nampak lah kan. Mungkin dengan komitmen masa tu betul, kan muda lagi kan. Betul, tak mature lagi kan. Tapi selepas berpuluh tahun ni alhamdulillah melalui pengalaman kehidupan kan, dan juga disabitkan pula dengan persahabatan dengan orang-orang tertentu yang Allah bagi. Saya rasa azam tu telah berubah. Saya tak kata berubah, tapi dia bercambah. Membesar pula. Bercambah. Jadi azam saya pada tahun ni ialah lebih kepada supaya saya lebih mampu memberi lebih banyak. Memberi lebih banyak bukan setakat untuk anak-anak, untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat. So tadi sebut memberi tu kan, kita khusus sebabnya Prof sebagai wanita kan, sebagai orang bekerja, sebagai wanita lah khususnya kan, mesti ada something yang nak memberi kepada orang lain tu. Ada ke spesifiknya Prof macam mana? Okey, ini sebab Hasanah tanya saya lah kan. Jadi saya lebih memang betul lah spesifik pada saya lah, pengalaman saya sendiri. Saya tak boleh cerita pasal orang lain kan. Betul. Okey, kalau azam memberi pada saya ialah tentang apa yang saya boleh gunakan dengan apa yang saya ada. Secara fizikal, secara mungkin material ataupun kedudukan ataupun mungkin even kewangan ke emosi, untuk
membantu lebih ramai. And mungkin saya bagi contoh lah, supaya sebab Hasanah kata lebih spesifik kan. Contohnya saya terlibat dengan misi dengan YI kan, dengan Yayasan Ikhlas, di mana di situ saya nampak sebenarnya peluang memberi itu memang cukup banyak. Yang saya boleh ceritakan ialah pengalaman saya secara khusus ketika kami di Sabah, di mana saya lihat ramai ibu-ibu yang cukup kuat mental, fizikal, dan bagaimana mereka mampu menghadapi cabaran kehidupan kan. Kerana kita tahu kehidupan di Sabah kebanyakannya mungkin tidak seperti apa yang kita lihat di Semenanjung lah. Betul. Jadi mereka ni dah tentu solid daripada segi mental strength. Tapi saya rasa untuk saya sendirilah, apa yang saya boleh mampu berikan ialah untuk berkongsi bagaimana mereka boleh gunakan kedudukan kedudukan mereka tu supaya mereka boleh mendatangkan lebih banyak manfaat untuk mula dari rumah sehingga kepada masyarakat. Saya bagi contoh ya. Ada 2 contoh dia saya terfikir di sinilah. Yang pertama, dia contohnya dari segi kesihatan, right? Sekiranya ibu-ibu ni mampu menjaga kesihatan mereka dengan baik, imagine macam mana mereka mampu menjadi role model untuk anak-anak dia, untuk masyarakat, mempunyai kesihatan yang baik juga. Sebab tapi the thing is, bila kita sebut kesihatan, kita kata kesihatan itulah tak demam, kesihatan tak darah tinggi, tak kencing manis. Itu kan, kesihatan biasalah, fizikal. Tapi maksud saya kat sini kesihatan mental, kesihatan psikologi kan, kesihatan spiritual yang tak nampak. Yang tak nampak, betul. Selalunya kita biarkan kesihatan yang kita tak nampak ni, kebanyakan lah individu akan cuba buat sendiri kan. Kerana sama ada malu nak ke depan, ataupun tak tahu ada support system, kan. Jadi saya punya azam ketika tu saya nampak ialah untuk cuba menjadi inspirasi ataupun lebih aspire ibu-ibu ataupun wanita yang dalam keadaan kehidupan macam ni untuk nampak apa dia punya sumbangan, peranan dia punya kan? strength untuk memberi lebih banyak sumbangan. Sumbangan tu bukan setakat hanya untuk masak lah, maksudnya. Sampai kan? Maksudnya tak limit ke dalam rumah dia sahaja. Ya, betul, kan? betul. Itu antara contoh. Contoh yang kedua yang saya boleh relatekan di sini ialah saya teringat apa aktiviti yang Yayasan Ikhlas telah lakukan kan pada ibu-ibu tunggal di Kelantan. Di mana ibu-ibu tunggal ni telah dibantu untuk berjaya menjalankan orang kata perniagaan kecil lah kan, dengan menjahit kan. Asalnya dia buat PPE kan, tapi sekarang ni mereka telah berjaya betul mengembangkan sendiri perniagaan tu. So apa yang saya nampak kat sini ialah saya rasa itu memang menjadi tanggungjawab kita untuk terus menginspire wanita-wanita supaya nampak apabila kita diberi bantuan tu tidak sepatutnya berhenti di situ. Bantuan tu kita kena anggap sebagai satu permulaan untuk kita menjadi lebih besar ataupun lebih hebat. Hebat tu pun bukan untuk diri sendiri. Hebat tu untuk kita bantu pula supaya orang lain sama. Yang tu yang saya boleh nampak lah. Itu menjadi azam terbesar saya lah. Starting from beberapa tahun yang ni kan, harap-harap tahun ni juga menjadi peluang bagi saya peluang lebih besar. Alhamdulillah. Itulah sebab saya dengar kan, saya turut terinspirasi lah Prof. Akbar. Ramai lagi yang lebih hebat sebenarnya. Yang tu yang menginspire saya. Yalah, kan kadang kita memberi inspirasi pada hari ini tu kadang sebab kita terinspirasi dengan orang sebelum ni kan, dengan orang sekeliling kita kan. So Prof, tadi kita sebut azam Prof kepada masyarakat lah, maksudnya kepada luar kan. Tapi kadang kita tak lupa juga kan yang dalam tu ataupun yang paling dekat dengan kita kan, anak-anak kan. So apa sebenarnya
macam mana kita boleh relatekan wanita, peranan wanita tu kan, dan ibu lah khususnya kan, dalam pembangunan Azam 2023 anak-anak ni kan, khususnya dalam membentuk jati diri tu. Macam mana komen Prof? Okay. Sekali lagi saya rasa ni lebih kepada personal tips lah kan. Betul. Okay. Cara saya relatekan azam saya untuk lebih memberi, kalau sekiranya apa yang saya mampu lakukan untuk anak-anak saya sendiri, ataupun sesuatu yang mungkin boleh dikongsi dengan anak-anak yang di luar sana, ialah tentang membangunkan kekuatan diri supaya anak-anak saya menjadi lebih independen, lebih memahami, lebih bersyukurlah, lebih memahami apa yang dia ada bukan untuk dia. Apa yang diberi tu sebenarnya memang dikhususkan untuk dikongsi dengan siapa-siapa sahaja yang memerlukan. Itu yang pertama saya dengan anak-anak lah. Jadi apa yang saya selalu ingatkan pada anak-anak ialah apabila mereka di universiti sekalipun, kerja mereka adalah bukan untuk saja hanya belajar untuk pass exam kan, untuk berjaya mendapat A, pass straight A, tapi peluang untuk mereka duduk dengan sahabat-sahabat, dengan para cendekiawan, para guru, para mungkin yang lain juga. Kalau mereka, kalau anak-anak saya ni reach out contohnya pada masyarakat, boleh membangunkan dia punya jati diri, satu, untuk jadi lebih confident, untuk lebih humble, untuk jadi lebih teraspirasi, untuk bukan duduk saja bila ada masa, tapi gunakan masa tu untuk lebih bermanfaat. Itu azam saya lah untuk dengan anak-anak kan. Saya gunakan juga azam ni sebab pada saya, pelajar-pelajar saya pun anak-anak saya. Sebab anak saya pun umur lebih kurang macam pelajar kan. Sebab itulah juga contoh apa yang saya lakukan dengan pelajar-pelajar saya. Dengan anak-anak tu dah tentulah kan, kita cuba yang terbaik bagi apa yang mereka boleh lakukan. Tapi antara contoh dengan pelajar saya juga, kerana saya juga seorang duta Yayasan Ikhlas, dan sekarang ni peluang saya lah pula sebab kerana saya telah jadi dekan. Jadi saya gunakan peluang tu untuk memberi inspirasi pada pelajar-pelajar saya untuk macam tu lah. Bukan setakat datang untuk belajar menjadi seorang doktor, tetapi mengambil peluang, contohnya aktiviti-aktiviti kemanusiaan yang Yayasan Ikhlas lakukan, supaya mereka betul-betul menghayati apa realiti kehidupan dekat luar sana. Okey, itulah menarik kan, bila Prof sebut berkaitan dengan so Prof kat situ, Prof ada orang cakap bukanlah kuasa kan, memanglah ada kuasa sebagai dekan. So macam so ada tu, boleh gunakan Prof boleh gunakan position Prof tu untuk suruh student kan. Tapi sebenarnya kat situ kan berkait dengan sukarelawan lah kan. So macam mana Prof bermulanya kan, Prof rasa terdetik untuk libatkan macam so maksudnya Prof cakap aku kena libatkan student juga supaya dia rasa macam mana isu kemanusiaan, misi kemanusiaan tu. Terima kasih pada Hasanah kerana mengingatkan saya tentang ni. Kerana apa yang saya maksudkan tadi, bukan hanya dengan kedudukan yang boleh menyebabkan ataupun boleh memberi inspirasi pada orang lain untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Kerana untuk saya sendiri, ketika saya tak ada apa-apa kedudukan lah kan, tapi kerana saya rasa role modelnya ialah ibu bapa saya sendiri kan, untuk sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti membantu orang-orang yang memerlukan dari saya kecil lagi kan. Jadi sebab itulah saya percaya bahawa ibu bapa yang sebenarnya memainkan peranan yang penting. Kalau ibu bapanya seorang nelayan yang dari kecil menjadi nelayan besar, anaknya pun juga, walaupun dia akan jadi nelayan, dia tahu dia ada peluang untuk jadi nelayan besar. Kalau dia bertindak seperti macam mana ibu bapanya tunjukkan lah. Itu maksud saya. Jadi alhamdulillah lah, memang telah tersemat di hati kami adik-beradik kan, keluarga lah, oleh arwah ayah saya, arwah abah saya, dan juga ibu saya yang masih ada lah, dah 82 tahun umur dia, yang sentiasa memang
yang dibincangkan di rumah ialah apa yang kita perlu buat, apa yang kita boleh buat, betul, apa yang kita boleh buat, apa yang kita perlu buat dan apa yang kita boleh buat. Sebab memang daripada kena mengikut kemampuan lah kan. Jadi daripada situ saya rasa bila azam tu dah ada, jadi azam tu di nurture ataupun dididik kan. Pula tu lagi dengan peluang-peluang yang ada yang Allah bagi. So alhamdulillah kita sebenarnya kita ni terpilih. Allah pilih untuk kita nampak. Kerana kalau sekiranya kita tak bersyukur dengan apa yang kita nampak ni, mungkin kita tak gunakan juga azam ni kan untuk membantu yang lain. Itu yang saya nampak lah. Jadi pada saya sebenarnya bukan perlukan kedudukan. Sebenarnya tanpa kedudukan pun kita boleh create kedudukan. Kan kita boleh serupa juga macam kalau kita tak ada kerja, kita boleh create kerja. Kan semua tu hanya memerlukan pembangunan jati diri yang kuat. Sebab itulah saya rasa sebagai ibu bapa atau terutamanya ibu lah kan. Tak adalah kata bapa tak kan, tapi sebab saya ibu lah. So sekali macam wanita. Peranan wanita, kita bukan peranan hanya untuk memasak, untuk membasuh baju, tapi peranan kita ialah bagaimana kita mendidik anak-anak supaya mereka menjadi lebih besar di luar sana berbanding dengan kita sendiri, contohnya lah kan. Itulah menarik kan Prof cakap tadi berkaitan dengan macam memberi nilai tu kan. So macam saya pun kan kadang macam kita rasa walaupun kita tak boleh nak bagi terbaik, tapi kita nak anak kita bagi lebih baik lagi daripada apa yang kita ada sekarang kan. Itulah walaupun anak saya masih kecil, tapi kita rasa macam daripada kecil ni lah yang perlu kita bagi kan, kita didik nilai-nilai macam tu kan. Okay. So dekat situ saya boleh kita tengok lah kan, maksudnya walaupun di mana kita berada kan, adakah kita seorang guru, kita seorang orang berkejaya ataupun seorang suri rumah, tapi sebenarnya kita boleh beri manfaat kepada orang lain dengan kemampuan ataupun cara kita sendiri kan. Dan juga menarik kan berkaitan dengan azam Prof Su tadi kan, berkaitan dengan memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah dengan tahun baru ni kan, yang dah berlaku kita biarkan berlaku, dan juga yang lepas biarlah lepas kan. Mungkin kita tambah baik, kita tengok apa yang kita nak capai belum tercapai, kita capai pada tahun ini. Khususnya satu poin yang penting adalah kita bukan sekadar memberi manfaat kepada diri kita, apa yang kita buat sekarang, tapi kita memberi manfaat juga kepada orang lain kan. Tapi mengikut cara kita sendiri Prof kan. Okay, baiklah, terima kasih Prof atas perkongsian Prof yang saya rasa memberi inspirasi kan, dan juga Prof kira menjadi idola jugalah kepada anak-anak kan, kepada student kan. Dan saya rasa Prof pun ada juga melibatkan adik-beradik kan, khususnya dalam misi kemanusiaan ni kan. Okay, boleh saya tambah satu lagi boleh Prof. Kalau ada masa lah. Hanya ini yang saya ingin ingatkan untuk anak-anak muda. Saya tak muda lagi lah sebenarnya. Untuk anak-anak muda, terutamanya pelajar-pelajar di luar sana, bukan maksudnya hanya pelajar saya lah, mana-mana pelajar-pelajar. Kedudukan anda sebagai seorang generasi muda yang bakal mengawal masa depan negara, masa depan masyarakat, terletak di tangan kita, di tangan anda semua lah. Sekiranya anda memilih untuk hanya melalui kehidupan, orang kata kais pagi makan pagi, maka masa depan itu akan terbentuk seperti itu. Dengan kegawatan ekonomi yang ada, dengan banyak cabaran yang lebih dahsyat lah kan untuk anak-anak muda sekarang. Saya rasa anak-anak muda perlu melihat bahawa degree sahaja tidak cukup. Saya tak kata degree itu tak penting. Itu adalah actually pada saya penting. Degree itu adalah title. Ilmu tu penting. Tetapi perlu juga mempunyai keinginan
keinginan untuk mendapatkan skill-skill yang lebih banyak supaya you can be the boss of your own boss. Maksudnya lah kan, tidak perlu menunggu sehingga diberi, orang kata apa, you are given the plate, the gold plate, but you create that plate. It can actually start with just maybe a stone plate, kan? But insyaAllah kalau you usaha lebih, then it become a gold plate. Maksud dia lah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Prof kan. So kata-kata ataupun inspirasi Prof kepada anak muda di luar sana kan. Dan saya rasa macam dia bukan sekadar muda, dia bagi kepada saya juga sebenarnya kan. Jadi macam orang cakap baru nak mengenal dunia kan, baru nak bermula kehidupan tu kan. So terima kasih Prof atas kata-kata nasihat. Saya rasa sebagai seorang ibu lah kan, dari saya dengar macam ibu saya beri nasihat kan. Membebel membebel kan. Tapi bebel adalah bebel untuk kebaikan kita lah kan. Okay, terima kasih Prof sekali lagi. Sama-sama. Kerana sudi bersama Pod Ikhlas di tahun baru ni kan, sebagai permulaan tahun baru. So kita dengar kisah inspirasi Prof tadi kan. Okay, baiklah, terima kasih kepada penonton juga. Sebelum itu jangan lupa untuk tekan like video Pod Ikhlas ini. Jangan lupa subscribe YouTube Yayasan Ikhlas. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Dan juga berita baik kepada pengguna Apple dan juga Android, anda boleh dengarkan Pod Ikhlas di laman Spotify dan juga Apple Podcast. Anda bersama saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.